Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran juzuk yang ke-29 ataupun juzuk Tabarak. Kita masih lagi dalam surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam iaitulah surah yang ke-68. 68 daripada susunan 114 surah, dan dia dalam juzuk 29 Tabarak ini iaitulah surah yang kedua selepas surah Tabarak allazi biyadihil mulk. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan mulakan pengajian kita ayat yang bermula dari ayat yang ke-34. 34 ayat innalil muttaqin. Saya buka Quran, buka mushaf. Kita baca beberapa ayat. Kemudian kita terus kepada terjemahan dan juga huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Balik semula kita kepada ayat 34. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, dalam beberapa ayat yang lepas kita telah bincang tentang bagaimana keadaan orang-orang yang jahat dulu. Allah Ta'ala bagi kepada mereka 10 sifat. Ana harap para jemaah masih lagi mengingati 10 sifat penjahat yang wajib kita awasi dan kita jauhi supaya kita tidak terperangkap dengan mereka, dengan sifat-sifat yang buruk itu. Yang pertama, halaf. Orang yang kuat bersumpah, suka bersumpah, dia panggil sesumpah. Yang kedua, mahin, iaitulah orang yang bersifat-sifat yang hina, kerana dia letakkan dirinya dalam tempat yang begitu tidak baik, duk sibuk dengan menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peribadinya juga tidak baik. Sifat yang ketiga, hammazin. Kerja dia duduk perli orang, duduk main-mainkan orang, duduk hina orang, istihza. Sifat yang keempat, namim. Apa dia namim? Berjalan menjadi batu api, memecah belahkan orang. Sifat yang kelima, manna'ilil khair. Menyekat orang nak buat baik. Orang nak buat baik, sekat, tak bagi. Yang ke
mu'tadin athim, zalim, banyak buat dosa, zalim terhadap manusia, berdosa dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, utullin, keras hati. Orang panggil hati kering, tak ada sifat rahmah, tidak ada kasih sayang. Kerja dianya nak tunjuk kuasa je, belagak sana sini, ghalizul qalb. Yang ke-8, zanim, orang yang tak tahu keturunan yang mari mana, yang mengaku keturunan dia tapi dia bukan daripada kumpulan itu. Ada yang mengatakan anak zina, na'udzubillah. Sifat yang ke-9, kaya, ada harta, ramai keturunan, lama keluarga, tapi mengingkari nikmat, kufur nikmat dan mengingkari segala nikmat yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Sifat yang ke-10, kalau dia dengar orang bercakap, bukan nak terima fakta, tapi dia kata asatirul awwalin, ini dongeng orang dulu je ni. Itu dia panggil sifat istihza. 10 sifat yang buruk kita jauhi dan kita awasi. Kemudian Allah cerita kepada kita tentang ashab al-jannah. Bagaimana seorang kaya tinggal anak-anak dia 3 orang, dan kebun yang begitu luas. Asal ayah dia dulu seorang pemurah, duk bagi infak derma kepada orang pakai miskin. Bila mari anak ni bakhil. 3 beradik, 2-nya jahat, tak mau bagi kepada orang pakai miskin. Yang seorang itu baik tapi terikut-ikut. Ini bahaya. Orang baik terikut orang tak baik. Akhir sekali kebun dia hangus, dibakar oleh api. Wal'iyazubillah. Kita teruskan pengembaraan kita dalam surah ini bermula daripada ayat 34 dan kita akhiri sampai ke akhir surah insya-Allah dengan beberapa ibrah pengajaran. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa disediakan bagi mereka taman-taman surga yang penuh nikmat di sisi Tuhan mereka. Masya Allah. Ini Allah Ta'ala nak balas balik. Kamu atas dunia dulu bakhil sampai hancur, sampai binasa segala kebun dengan sebab bakhil. Usahlah, sayang-sayang ke kebun. Infaklah fisabilillah. Dunia, harta dunia ni semua bersifat sementara. Yang kekalnya yang kita infak, yang kita gunakan pada jalan kebaikan. Dan juga dalam siri ayat-ayat yang lepas, geng-geng kafir mari duduk tunjuk kononnya mereka lah orang hebat, mereka lah orang kuat sebab mereka mempunyai kedudukan di atas dunia. Allah kata, Allah peringatkan kepada kita orang mukminin, dan yang terawal mendapat ingatan ini iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang bertakwa, Allah Taala sediakan jannatin, bukan jannatud dunia. Jannatud dunia kebun, pokok kebun. Ada pokok yang berbuah, ada pokok yang berbunga, kan? Tapi dua-dua pokok ni semua mengeluarkan sampah. Maknanya kalau kamu duduk bangga atas dunia ni, buat sampah ya kita tu belaka tu, kan? Pokok cantik tapi daun gugur jadi sampah. Masya Allah, tabarakallah. Bunga cantik tapi kalau dah kecuk jadi apa? Jadi sampah. Tapi jannatin an-na'im, surga yang berkekalan, nikmat yang berkekalan atas dalam syurga tidak ada sampah. Masya Allah, tabarakallah. Maka Allah Ta'ala cerca puak-puak kafir ni, mu kata sama, mu kata mu dengan Nabi sama. La. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Patutkah kami berlaku tidak adil dengan menjadikan orang-orang Islam yang taat sama seperti orang-orang yang berdosa, yang kufur, ingkar? Kita kata dalam surah yang kita baca pagi Jumaat, la yastawun. Allah jawab tak akan sama. Mana boleh sama orang yang beriman dengan orang kafir? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat bandingan, masalul hayy wal mayyit, macam orang mati dengan orang hidup, dia punya jaraknya, kan? Macam orang mati dengan orang hidup, sama tak sama? Mana boleh sama? Tapi puak-puak ni dia nak menyamakan. Sebab itulah di awal surah mereka mari nak berunding. Tu dihinu. Mudahanlah mari nak berunding supaya Nabi jangan duk kutuk Tuhan mereka, jangan duk kata apalah ke syirik dia tu. Sekali-sekala marilah tempat kita. Kita toleransi.
Dia panggil apa dia ni? Pluralisme. Nak suruh sama-sama kita kata la. Dakwah kepada pluralisme ini telah dibuat oleh Quraisy di zaman dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala beri kata putus, la afanal ja'alul muslimina kal mujrimin, tidak mungkin. Malakum kaifa tahkumun. Allah kata, apa sudah jadi dengan akal kamu? Membuat timbangan. Dia panggil sekarang ni masyhur dengan Syekh Ali Quradari, keluar satu buku nama dia Fiqh Al-Mizan. Fiqh Al-Mizan makna fiqh timbangan. Kita nak timbang di antara ni dengan ni. Sebab mazhab Ahlus Sunnah ni dipanggil mazhab Al-Wasat bainal ifrati wat tafrid. Maka kita kena tengok. Mu ambil timbangan dengan apa ni? Apa yang kamu nak timbang, nak buat neraca timbangan parameter apa yang kita nak buat? Nak sama orang Islam dengan orang kafir? Tak mungkin. Orang yang berakhlak dengan orang yang tidak berakhlak, orang yang mempunyai sifat-sifat yang mulia dengan sifat 10 yang buruk, tak akan sama. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala bagi kata putus, jangan duk mikirlah kamu nak sama mu tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya lagi. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Adakah kamu mempunyai sebuah kitab dari Allah yang kamu baca dan pelajari? Mau cakap ni, puak kafir ni tak ada kitab. Dia panggil gulan al-ummiyun. Orang-orang tak baca, tak menulis. Yang ada kitab ni puak-puak ahlul kitab. Puak-puak Yahudi dengan Nasara, mereka itu ada kitab. Tapi apa boleh buat, kitab itu telah diubah-ubah, telah diikut selera nafsu dia. Dia tahu hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa penuh dengan kebenaran, mereka lawan, engkar, menentang. Kita kata kitab itu tidak berfaedah. Sebab apa tak berfaedah? Sebab mereka tidak menjalankan tugasnya, menyampaikan, membaca apa yang diturun oleh Allah, bahkan yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka telah mengubah perjalanan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tanya di sini, mu ada kitab ke? Yang kamu mana ada kitab? Puak-puak ummiyun, puak-puak tak reti baca, tak reti menulis ni, puak-puak kafir Quraisy ni. La kitabalahum. Jadi kebanyakan agama dianya agama taklid al-aba, agama ikut-ikut kepada tok nenek. Agama ikut kepada tok nenek, maka dia pun dakwa dia ni lebih baik daripada orang Islam, daripada Bilal, daripada Ammar, daripada Suhaib. Jadi bagaimana keterangan kamu ambil mana cerita ni? Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam hadis, lau yu'tan nasu bi da'wahum, kalaulah manusia ni kita beri semua hak dia dakwa, nescaya orang akan dakwa harta orang, dakwa darah orang, dakwa. Tapi Nabi kata al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara 'alal mudda'a alaih. Maka mu dakwa, buat mari hujah. Orang yang didakwa cukup dengan bersumpah. Masya-Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Bahawa dalam kitab itu membolehkan kamu mendapat apa saja yang kamu pilih. Ada kitab kamu? Tak ada kitab. Sekali-sekala orang Mekah ni pergi bisik dengan puak Yahudi. Bagaimana kami nak lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yahudi pun baca dalam kitab dia, dia ajar. Hujah-hujah. Tapi hujah itu semua hujah, orang panggil hujah main-main lah, hujah bodoh ya. Hujah tak erti. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Atau adakah kamu mendapat akuan-akuan yang ditegaskan dengan sumpah dari kami? Dia panggil dalam bahasa sekarang ni SD, akuan bersumpah. Mau ada akuan bersumpah kah? Kita hari ni pun sibuk juga ni, duk mencari akuan bersumpah nak cukup kita punya bilangan kan. Jadi puak kafir tu saya tanya dia, mau ada akuan bersumpah yang membenarkan kan, yang tetap hingga hari kiamat, menentukan bahawa kamu dapat mencapai apa yang kamu putuskan. Mau ada akuan bersumpah? Siapa bagi perakuan? Siapa yang terima kamu punya sumpah? Allah Ta'ala tegur di sini, cabar buat-buat Quraisy, mengambil mana maklumat-maklumat ni kan? Mengambil mana hujah-hujah kamu tu?
siapa yang bagi perakuan, siapa yang meluluskan. Ini semua dipanggil ayat hujah ke atas mereka. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi satu-satu, suruh tanya dia. Mu ambil mana? Apa hujah kamu kata? Kita ni biar ada hujah. Jangan duk main dengan orang kata, orang cakap, orang pakak buat belaka. Itu dia kira orang buat, kemudian kita jadikan hujah. Tak mungkin. Hujah dalam agama ni yang datang daripada Allah, yang mari daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang diputuskan oleh para ulama berdasarkan istimbat kepada dua wahyu tadi. Masya Allah, tabarakallah. Ayat yang ke-40. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyalah kepada mereka, siapakah orangnya di antara mereka yang menjamin betulnya hukum bahawa mereka akan dapat di akhirat apa yang orang Islam mendapatnya. Gitanya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Za'im? Za'im itu dengan makna kafil, al-qaid. Siapa ketuamu? Siapa yang boleh bagi jaminan kepada kamu? Itu dia panggil Za'im. Za'im makna qaid dengan makna kafil, orang yang menjamin. Siapa dia jamin? Siapa dia beri perakuan? Siapa dia yang akan dapat sama juga dengan apa yang dinapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat? Siapa dia jamin? Tak ada jamin. Buah-buah dia duduk mesyuarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni di Mekah, zaman Zahiliyah tu dia panggil Parlimen Quraisy. Dia duduk mesyuarat di parlimen dia, maka dia buat kata putus bahawa inilah yang kita dapat, ini kita sama ya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun nak beraik kita lah. Kita kata tidak mungkin. Allah tanya lagi. Dalam ayat 41 lagi masih ditanya, am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu sadiqin. Atau adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang sefaham dengan mereka? Kalau ada, Tuhan kata, mu ada sekutu ke? Ada dia punya orang yang setara pemikirannya. Kalau ada, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya itu jika betul mereka orang yang benar. Mana nak ambil mana sekutu? Kan? Tak boleh nak ambil apa dah. Atas dunia ni buah, khusus lagi puak-puak je japik apa ni, jahiliah Mekah. Kitab pun tidak ada. Semuanya duk main aba'ana inna wajadna aba'ana, kami dapat tituk nenek kami buat. Hak Nabi, hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ni menyalahi adat. Jadi kita hari ni jangan duk berhujah dengan adat istiadat. Kadang-kadang adat istiadat kita tu bila kita semak dengan syariat bertembung ataupun bergeser, tidak selari, maka kita betul. Kenapa pula tak boleh dibetulkan? Tak boleh betul, orang dulu tak betul dah, maka takkanlah kita nak berjalan sampai tak betul. Maka kita mengatakan itu perlu kepada, kerana itulah perlu kepada semakan. Setiap masa kita semak, kita cek balik apa yang kita buat ni betul tak betul. Masya Allah, tabarakallah. Ada seorang pakcik ni, dia solat, dia kata 30 tahun dah aku solat tak pernah tinggal Ustaz. Sekali dia pergi dengar kuliah, tajuk kitanya ke arah kesempurnaan solat. Dia kata, Masya Allah, silap saya daripada 30 tahun sampai hari ni baru tersedar. Kita kata, kita jangan duk sedar. Hak kita buat tu betul belaka. Kita ni kalau kita buat seorang, semua betul. Ni orang yang belajar kitab tajwid ni. Kalau dia baca seorang dia, betul belaka. Tapi kalau kita pergi depan tok guru, Allah, saya pun takut nak duduk depan tok guru tajwid. Maknanya akan ada tempat-tempat yang tidak tepat dan bagaimana, ataupun kurang tepat, begitulah keadaan. Maknanya elok kita murajaah, elok kita semak balik, khususnya ibadat-ibadat yang kita akan bawa bertemu dengan Allah di akhirat esok. Ini ibadat yang kita buat tadi, ibadat solat kita, ibadat zikir kita, ibadat Quran, baca Quran kita, ibadat puasa, Masya Allah, tabarakallah, zakat dan macam-macam lagi perkara-perkara disyariatkan yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla, yang mesti kita kena bertanggungjawab. Kalau tidak, kita tak tahu apa. Baiklah para jemaah sekalian, itu diambil beberapa tasaulat, soalan-soalan yang merupakan hujah yang diketuk atas kepala. Macam kita hari ni juga, bila kita nak berlawan orang, kita tanya awak ambil mana maklumat ni? Siapa yang beri pada kamu? Siapa yang sumber daripada mana? Yang kamu cakap. Kadang-kadang orang yang ambil sumber jalanan,
dia panggil saya berteropa, dia pakai duk ambil benda-benda nak marah dengan orang, maka mereka tak akan jawab hujah. Sebab itulah puak-puak ni, puak-puak penulis-penulis upahan ni, penulis maknanya kebanyakannya dia akan guna nama samaran. Letak nama betul, takut orang kenal. Bila orang kenal, orang tahu dia bohong. Ini dipanggil nama samaran. Letak nama betul, apa salahnya? Ataupun nama gelaran yang memang glamour, memang dikenali oleh orang. Sebut nama ni, orang kenal. Macam beberapa orang sahabat Nabi nama dia Abu Hurairah. Orang tak share nama dia. Nama tak tahu. Apa dia? Abu Hurairah. Itu dia panggil nama sudah masyhur. Sudah masyhur. Baiklah. Kita berpindah kepada ayat 42. Tentang Allah Ta'ala bagi tahu, kamu atas dunia ni boleh bercakap, boleh buat apa saja yang kamu nak, tapi kita akan berdepan dengan Allah pada hari kiamat. Ayat yang ke-42. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Ingatlah, orang-orang yang tidak beriman, orang yang tak salat atas dunia dulu, orang yang tak mau tunduk, tak mau rukuk, sujud pada Allah Azza wa Jalla. Ingat akan masa didedahkan kedahsyatan huru-hara pada hari kiamat. Dia panggil yauma yukshafu an saqin. Daripada Ibnu Abbas dia kata an saqin an syiddatin. Huru-hara pada hari itu. Huru-hara pada hari tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Ini manusia adalah pada huru-hara. Dan mereka diseru melakukan sujud. Mari sujud pada Allah Ta'ala belaka. Maka mereka tidak dapat melakukannya. Tak boleh nak buat dah. Pasal apa tak boleh nak buat? Sebabnya waktu Allah Ta'ala panggil dia sujud atas dunia dulu, mereka tak sujud. Mari di akhirat nak sujud? La. Tak ada kemungkinan lagi. Tersebut dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang pada hari tersebut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakshifu rabbuna an saqihi. Jadi pada hari tersebut Allah Taala jelmakan dirinya, zat dia, fayasjudu lahu kullu mu'min wa mu'minah. Maka semua orang mukmin dan orang beriman semuanya sujud pada Allah Azza wa Jalla. Fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Dengar ni. Pada hari Allah Taala suruh sujud pada hari kiamat esok, orang mukmin, orang yang beriman, mukmin dan mukminah yasjudu. Semuanya sujud pada Allah. Tinggal lagi na'uzubillah. Kata na'uzubillah. Orang yang melakukan sujud atas dunia riya'an wa sum'ah, dalam keadaan riya, nak glamour. Ini takut kita hari ni. Solat, ambil gambar, tunjuk gambar. Ni solat dalam Kaabah ni, solat dalam Raudah. Masya Allah, tabarakallah. Solat nak tunjuk ke orang. Ataupun riya, buat bukan kerana Allah. Maka orang ni, fayazhabu lis sujud, dia pergi nak sujud, fayaudu zahrahu tabqan wahidah, belakang dia jadi macam sekeping papan, tak boleh nak sujud, tak boleh nak rokok. Allah, na'uzubillah. La haula wala quwata illa billah. Ini bahaya sekali. Maknanya dalam hadis yang sahih ini, pada hari Allah SWT suruh hamba dia sujud pada hari itu, orang mukmin dan mukminah semuanya sujud. Orang riya atas dunia ni dia solat riya'an wa sum'atan, belakang dia jadi macam papas keping, keras, tak boleh nak rokok, tak boleh nak sujud, keras gitu. Kenapa kamu tak sujud? Atas dunia dulu aku sujud bukan kerana Allah, aku sujud kerana nak tunjuk pada orang. Na'uzubillah. Muslimin dan muslimat, saya berpesan pada diri saya sendiri, kepada para jemaah sekalian, berhati-hati kita dengan bukan semua benda kita kena tayang. Bukan semua benda. Ibadat kita baca Quran tayang ke orang, kita solat duk tayang ke orang, kita ngaji tayang. Semua benda nak tayang belaka, kita kata bahaya. Sekali-sekala mungkin akan mari timbul perasaan riya yang meruntuhkan, tengok sampai mereka nak sujud tak boleh.
Allahu Akbar. Mari hari raya ni pula dia panggil hari menayang keluarga. La haula wala quwata illa billah. Ada orang buat hujah, dia kata, Ustaz, kalau kita tak tayang, orang tak kenal keluarga kita. Orang tak kenal siapa isteri saya, siapa dia bini, siapa suami saya, siapa anak-anak saya. Kita kata kalau rasa itu satu hujah, tapi nak tayanglah dengan baik-baik. Pakai sopan, pakai tutup aurat. Ni tak. Ambil bini tengah duku anak, baik-baik duku anak, lengan sampai sini, aurat nampak, kita kata suami. Dayu seorang suami yang mendedahkan aurat isteri dia kepada orang ramai. Dengan tangan kamu sendiri, kamu telah mendedahkan keaifan diri, ke aurat isteri kamu, keluarga kamu, mak kamu, siapa dia keluarga kita, kepada masyarakat. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ini kadang-kadang orang yang baik-baik, orang-orang ahli-ahli pendidikan, duk menayang juga gambar bini. Nak kata apa? Macam orang lain tu tak ada bini. Nah, jangan duk main. Hari raya bukan hari tayang. Hari raya hari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok Allah Taala dalam ayat ini panjanglah. Wa yud'auna ila sujud. Ketika Allah Taala panggil dia supaya sujud, hina yatajalla Rabbuna Subhanahu wa taala. Fala yastati'un, mereka tak boleh nak sujud. Tak boleh nak sujud. Hak kafir tak boleh sujud. Hak kafir itu satu kes. Ni ahlus salah, orang yang salat tapi riak wa sum'ah, orang ni juga jadi papas keping, tak boleh nak sujud. Nauzubillah. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Dahlah tak boleh sujud. Sambil pandangan mereka tunduk malu. Tunduk. Serta mereka ditimpa kehinaan. Dan sesungguhnya mereka di dunia dahulu telah pun diseru untuk sujud. Allah Ta'ala panggil. Wa'budu wasjudu. Sujud, maknanya solatlah atas dunia dulu. Dipanggil. Tetapi mereka tidak melakukan solat, tak sujud. Sedang mereka dalam keadaan sehat, dapat melakukannya. Nah, kita minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong Allah Ta'ala nak melakukan solat dengan cara baik. Hati-hati kita. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang manusia, bila masjid tutup, kita pakat nak pergi masjid. Bila masjid buka, tak dapat juga. Saya dapat ada cerita daripada imam. Dia kata negeri dia membenarkan 12 orang solat Jumaat. Maka kita berilah nama-nama ni supaya hadir. Masya Allah, waktu nak solat 12 orang tak cukup. 2 orang lagi tak mari juga. Kita kata, Tuan, kamu dah beri kelonggaran oleh pihak pemerintah untuk hadir, tapi dia buat-buat tak mari juga. Baiklah bagi orang lain nak mari. Masya Allah, Tabarakallah. Ini maknanya kita dakwa yang nak buka masjid. Kalau buka berapa orang pergi? Mungkin pakcik tua tu juga yang pergi. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Dakwa mesti dibuktikan, bukan sekat buah saja. Nih, pada hari kiamat esok, orang yang tak boleh sujud, malu dia. Allah Ta'ala panggil sujud atas dunia, tak mau, kita kata ini masalah besar. Ini para jemaah sekalian, sempena dengan ayat ni. Yud'auna ila sujud wa hum salimun. Waktu aku panggil mu sujud atas dunia dulu, kamu sedang sihat, tapi kamu tak sujud. Ini muhasabah untuk kita, orang-orang tua-tua yang sakit-sakit ni. Ada di kalangan kita yang boleh berjalan ke sana ke sini, boleh pikul kursi bawa pergi masjid, tapi sampai di masjid, buka kursi pakai duduk. Sedangkan qiyam itu rukun solat. Qiyam itu rukun solat. Kamu tak solat, tak berdiri, duduk ambil atas kursi dia pakai duduk relax. Allahu Akbar, kita kata jangan. Orang yang betul-betul tak mampu berdiri, orang yang betul-betul tak mampu nak turun sujud, orang tu je boleh duduk solat atas kursi. Jangan main-main. Nanti esok, bila dia panggil di akhirat esok, kenapa kamu tak sujud? Di atas dunia ni kaya sujud atas kursi je. Dari saya dah berpuluh tahun tak sentuh lantai. Kita kata hati-hati, ya musalli,
Hei para orang salat, kalau kamu boleh sujud atas lantai, kalau kamu boleh duduk, kamu boleh melakukan ruku-ruku yang lain, kenapa kamu tinggalkan sewenang-wenang semata-mata nak bersenang-senang duduk di atas kursi? Karena itu dalam satu ceramah saya, ana sebut tentang adab-adab solat dan syarat-syarat solat atas kursi ini ketat. Kita mengatakan solat di atas kursi antara sakit dengan VIP. Orang sakit, alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kelonggaran. Tapi kalau dia bertaraf VIP, nak duduk atas kursi relax je, kita kata hati-hati. Nanti di akhirat esok bermasalah kita, sebab kita solat tak cukup syarat. Saya bersifat insaf, adil dalam masalah ini. Karena itulah kalau saya tengok pakcik ke makcik solat atas kursi, saya kata mari sini pakcik. Bentangkan keuzuran kamu dulu, saya nak tengok betul ke tidak, lulus ke tidak. Ada orang bila dia bentang, kita suruh dia solat, boleh je duduk. Masya Allah, tabarakallah. Boleh. Ada orang tak boleh. Dia punya tulang punggung dia tercabut. Dia kata, kalau saya duduk gini, tercabut balik, doktor kata bahaya. Kita kata ini uzur. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian. Itu suasana yang berlaku di akhirat. Ada orang yang boleh sujud, kita kata insya Allah, nahnu ma'hum, kita di antara orang-orang yang boleh sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang jadi papan sekeping, tak boleh sujud, karena atas dunia dia riak, na'uzubillah. Ada orang terbeliak biji mata, sebab mereka berduduk tak solat di atas dunia. Maka kita mengatakan solat ni perlu pada syarat dan rukun. Jangan buat sewenang-wenangnya kita nak solat atas kerusi, nak solat atas meja, tetapi kita tidak, sedangkan kita mampu turun, kita kata turun. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Fazarni wa man yukazzibu bihadzal hadis. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah kata, maka biarkanlah aku saja wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini. Mu jangan susah hati ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu sampaikan wa ma 'alaika illal balagh. Orang menentang, orang tak terima, orang lawan, zarni, serah kat aku. Habis. Kalau Allah tak suruh ke dia, sesalah masalah. Tuhan kata apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak tahu. Na'udzubillah. Tuhan panggil ambil. Ambil dalam jurang neraka, ambil dalam masya Allah, na'udzubillah. Kita kata ini satu janji dahsyat yang Allah Ta'ala janji kepada orang yang engkar, orang yang tak mau ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Sanastadrijuhum, kami akan ambil sedikit demi, dia panggil istidraj, dengan makna bagi sedikit demi sedikit. Maka di sini kita perlu istidraj ni dalam semua perkara, dengan ilmunya, orang yang solatnya, dengan, maka kita kena tahulah. Kalau kita ada ilmu, asyik duk balas dengan orang je, nak tunjuk kita ya betul ya, ini pun satu masalah. Boleh ilmu tentang pentadbiran politik, kita kata orang yang lawan saya semua akan binasa, saya akan nyek dia, itu pun itu istidraj. Kadang-kadang Allah Ta'ala panjangkan umur seseorang manusia untuk istidraj. Allah Ta'ala nak beri lagi hebat, lagi kuat, lagi banyak kamu punya jasa-jasa untuk dikenangi oleh orang belakang dan untuk berdepan dengan Allah Ta'ala yang cukup dahsyat. Na'udzubillah. Maka di antara doa yang kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah biarlah kita panjang umur dalam ibadat, dalam keadaan baik-baik. Jangan panjang umur asyik kerja nak buat apa tak baik pada orang je, asyik nak menyusah-nyusahkan orang, maka jangan. Tuhan kata, kami akan tarik sikit demi sikit. Allahu akbar. Wa umli lahum inna kaidi matin. Allahu akbar. Al-imla dengan mana al-imhal, dan aku akan beri tempo, melanjutkan tempo untuk mereka. Mana Tuhan tak ambil selalu tindakan. Kita atas dunia ni, kalau orang lawan kita, orang yang kita tak suka, kalau boleh nak mati selalu. Apa yang mati lalu? Sama ada Halilintar mari ke, nya panah tu, nya langgar di pemandu mabuk ke, ya, itu kita. Tapi Tuhan kata, la,
Wa umli lahum. Aku akan lanjutkan tempoh untuk mereka. Lagi istidraj, lagi hebat muatan dunia, lagi banyak dosa dia buat untuk Allah Ta'ala nak humban dalam neraka wal'iyazbillah. Kita kena muhasabah diri kita. Allah Ta'ala beri ilmu pada kita untuk apa? Kalau ilmu ni tidak mendekatkan kita kepada Allah, tidak menyebabkan kita takut pada Allah Ta'ala, maka ilmu itu istidraj. Lagi banyak, oh saya sudah bertaraf prof, saya telah bertaraf maulana, saya sudah bertaraf baba, tuan guru. Nah, tapi ilmu kita asyik duduk maki orang, duduk kutuk orang, duduk lagu orang. Kita kata ilmu apa itu? Orang-orang politik hebat, siapa lawan saya, kena. Itu bukan, itu kita ingat, itu istidraj Allah Ta'ala beri. Ahli-ahli perniagaan, lagi dia lawan Tuhan, lagi riba tinggi, lagi tinggi dia punya saham dia, lagi tinggi. Ini semua istidraj, na'udzubillah. Maka Allah kata, wa umli lahum, aku beri tempoh pada mereka. Dalam hadis Nabi kata, yumhil wala yuhmil. Allah Ta'ala beri tempoh, tapi dia tidak lupa. Kadang-kadang si zalim ini 30 tahun memerintah sebagai zalim. Akhir sekali, mereka kemana pergi? Hina di akhirnya. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Itulah di antara manusia. Tuhan kata apa? Inna kaidi matin. Sesungguhnya rancangan sulitku terhadap golongan yang kufur itu amat kuat dan kukuh. Nak lawan daripada puak dia. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tuhan kata tipu daya syaitan itu lemah. Tapi perancangan Allah Ta'ala nak gagalkan, nak kena ambil tindakan, kata mereka, matin. Tak ada siapa yang boleh lepas. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala sebut kita di sini, Nabi kata apa? Allah Ta'ala beri tempoh, tapi dia tidak lupa. Tindakan mesti diambil. Tidak di dunia, di akhirat. Na'udzubillah. Nah, kalau tak ada. Baik, kita pergi pada ayat 46. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Pernahkah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta sebarang bayaran kepada mereka mengenai ajaran Islam yang engkau sampaikan? Tak ada mana-mana nabi minta bayaran. La as'alukum alaihi ajra. Ma as'alukum alaihi min ajrin. Wa ma as'alukum alaihi min ajri. Itu semua tu jawapan nabi-nabi, aku tak pernah minta upah. Manakala nabi minta upah, jadi puak-puak ni kata apa? Lalu mereka merasa berat menanggung bayaran itu. Kami tak mau berhutang, sehingga menjauhkan diri daripada menyahut seruanmu. Manakala nabi kita minta upah, orang-orang ni takut nak mari. Sebab apa? Tak ada duit nak bayar yuran, tak mau. Maka dakwah ini bukan untuk dirunding dengan harta, tapi dakwah ini dirunding dengan prinsip ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mula-mula timbul kelah-kelah pengajian, kelah iqra' lah, kelah qiraati lah, kelah apa kan? Kan ada bayaran. Siapa nak mengaji Quran kena bayar RM30, RM20 sebulan. Ada yang kelah yang mahal-mahal pun ada juga, tengok tempat lah. Timbullah bising sahabat-sahabat kita. Dia kata nasib baiklah zaman Nabi, zaman sahabat tu tak ada bayaran. Kalau tidak, tak sampailah Quran kepada kita. Kita kata kita kena bersifat adil. Sahabat kita yang buka kelas tu, dia sewa kedai. Dia bayar gaji orang. Jadi kalau tak ambil yuran macam mana? Kita kata biar berpada-padalah sahabat. Jangan asyik hari-hari membuka kelas Quran, hari-hari duk kira berapa untung, berapa rugi. La. Kita ambil sekadar bayar sewa kedai, bayar bil listrik, bil air, dan nak bayar beberapa allowance. Orang-orang yang menumpukan kerja dia hanya duk mengajar Quran. Kalau kita tak bagi allowance, dia terpaksa kena pergi kerja lain. Bila nak mengajar Quran? Maka itu dia panggil, boleh kita ambil upah mengajar. Bukan ambil upah apa ni, Quran. Upah masa kita. Masa kita, tempat kita, itu boleh. Tapi kalau hari-hari asyik duk kira untuk kelas Quran, hati-hati. Al-Quran itu tak akan sampai kepada kita kalau para ulama dulu asyik duk bayar je. Jangan macam kita hari ni juga mengajar agama. Sebagai pensyarah berapa gaji? Asyik duk kira gaji. Gaji tak banyak, tak pergi mengajar. Kita kata ini na'udzubillah. Para Nabi SAW tidak. Maka kalau lah kena bayar, mereka buat alasan kami tak ada duit nak bayar. Min maghramin musqalun. Kalau bayar, kalau berhutang berat.
Nabi SAW cerita kepada kita, innar rajula iza gharima haddasa fakazaba. Orang yang berhutang, bila dia bercakap, dia mula bohong. Mula bohong. Wa wa'ada fa akhlafa. Janji tak tunai. Pasal itulah hutang ni jangan digalakkan berhutang. Ana tengok ada beberapa agensi keuangan di Malaysia ni suka sangat menggalakkan. Pembiayaan pergi umrah. Pembiayaan pergi haji. Pelancongan Islamik pergi ke Palestin. Kita kata buat apa? Allah sendiri Azza wa Jalla mensyariatkan haji umrah itu istata'a bagi orang mampu. Kami mampu dengan beri hutang. Dia pergi 10 hari, dia berhutang berapa tahun nak bayar. Kita kata Masya Allah, jangan galakkan orang berhutang. Pasal itulah di antara doa yang Nabi kita ajar, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Baca doa ni. Doa di akhir salat. Ada dalam kad kuning yang saya bagi tu. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada al-maghram, daripada bebanan hutang dan dosa. Dua ni masalah. Sebab bila orang berhutang, mula nak cakap bohong. Dulu kita kenal orang ni baik, ya Masya Allah, akhlak mulia. Sekali masyarakat dia bermasalah, habis orang yang dia mampu tipu, dia tipu. Tak malu muka. Ini na'uzubillah. Kepiah cotek atas kepala, tapi habis orang ditipu. Kita kata na'uzubillah. Na'uzubillah. Jadi tuan-tuan baca, dalam buku saya tu di akhir solat, kita ada bacaan ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Aku minta berlindung ya Allah daripada dosa dan juga daripada hutang. Baiklah, kita pergi kepada motivasi. Allah sebut kepada Nabi SAW kerenah-kerenah yang dibuat oleh orang kafir. Cabaran-cabaran yang dihadapi. Maka kamu ya Muhammad SAW belajarlah. Allah Ta'ala turun ayat ini kepada Nabi, dan yang sebenarnya dia nak ajar kepada kita semua supaya bersifat dengan sifat sabar. Tuhan kata apa? Sebelum pada itu ada satu lagi ayat. Am tas'aluhum ajran fahum min maghrim masqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Adakah di sisi mereka lauh mahfuz yang mengandungi perkara-perkara yang gaib, lalu mereka menyalin daripadanya untuk menentang ajaran peringatanmu. Mu ada maklumat ke? Itulah. Kemudian kita pergi kepada ayat motivasi yang saya sebut tadi, ayat 48. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Maka bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini Allah Taala tuju ke Nabi tapi untuk kita. Sabar dengan apa? Li hukmi rabbika, menerima hukum ketetapan qada dan qadar Tuhanmu, memberi tempoh kepada mereka. Mu jangan gopoh. Kita ni kalau boleh kat orang lawan kita mati selalu. Tak. Biarkan. Abu Jahal lawan Nabi berapa tahun? 13 tahun Mekah. 2 tahun di Madinah. Barulah dia mati dalam peperangan Badar. Tahun yang kedua. Maknanya 14 tahun. 13, 14 tahun. Baru mati. Kita kalau boleh 14 hari tak mau. Mati lalu. Tak. Allahu Akbar. Dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang ditelan oleh ikan. Siapa dia? Sahibul hut. Ya, itulah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ni negeri dia di Iraq, nama dia kampung Ninawa. Kampung Ninawa. Mana kampung Ninawa? Tengok dalam peta geografi Ninawa tu kat mana. Di Iraq yang betul. Mu jangan jadi seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. Ingatlah kisahnya ketika ia berdoa merayu dalam keadaan sesak sebab terkurung dalam perut ikan. Kan dalam cerita Nabi Yunus ini telah pun kita huraikan dalam ayat 87 surah Al-Anbiya, sudah dihuraikan cerita Nabi Yunus alaihissalam. Mana Allah ingatkan Nabi, mu jangan gopoh. Nabi Yunus ni dia baik. Dia Nabi. Tapi bila dia tengok kaum dia tak dengar kata,
dia macam kecewa. Dia nak melarikan diri, membawa diri, maka Allah Ta'ala tegur dia. Tegur macam mana? Dia naik bahtera kapal tak boleh berjalan, akhirnya dia campak masuk dalam perut ikan. Cerita panjang lah. Tuan-tuan, Ana tak panjangkan cerita di sini. Yang kitanya iznada wahwa makzum. Dia sedang berdoa dalam keadaan dia sedang orang panggil gelisah. Dan jiwa dia duduk dalam perut ikan, gelap. Dia panggil 3 kegelapan. Gelap perut ikan, gelap laut, gelap malam. Bila Nabi Yunus ini berdoa, ini ruwiyah, tanda cerita ni diriwayatkan. Bila riwayat tu mana ada cerita yang tak tahulah ada sanak dia. Dia kata annal malaikata kana yaqulu, malaikat bila Nabi Yunus duduk berdoa di perut ikan, dia kata ya Rabbana haza sautun ma'ruf min makanin ghairi ma'ruf. Suara ni kami kenal suara ni. Tapi tempat tu pelik mana? Tak mana-mana beruk ikan dalam laut tu. Pelik. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu dia panggil kazimin, makzum, dalam keadaan dia tu sempit dada, dalam keadaan susah hati, maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah para jemaah sekalian, saya kata, orang tanya, Ustaz, doa mustajab kat mana? Apabila hati kita berhajat, kamu doa ketika itu min lubuk hati, insya-Allah pintu kabul sangat luas. Ni kita susah hati, pergi suruh orang lain doa, orang lain tak susah hati. Doa pun ikut rik juga, tengok siapa berapa wi. Masalah berat, siapa kecil, macam nak buat? Bukan semua, ada ustaz-ustaz kita yang ikhlas, masya-Allah, kan. Allah kata apa? Dia berdoa dalam perut ikan. Allahu akbar. Laula an tadarakahu ni'matum min rabbih lanubidha bil 'ara'i wa huwa mazmum. Kalaulah ia tidak didatangi oleh nikmat pertolongan dari Tuhannya, nescaya tercampaklah ia ke tanah yang tandus di tepi pantai dalam keadaan ia ditempelak kerana salah silapnya itu. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala ilhamkan dia supaya minta ampun, falaula, dalam ayat lain dalam surah Safat, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Allah Ta'ala tidak ilhamkan dia, tadaruk, tidak bagi nikmat pada dia boleh bertasbih dalam perut ikan, dan saya dia jadi makanan ikan, kubur dia dalam perut ikan sampai hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Selepas itu Tuhannya memilihnya serta dijadikan dia dari golongan orang yang saleh. Bila duduk zikir-zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhir sekali Allah Ta'ala suruh ikan campak balik ke pantai. Masya Allah, tabarakallah. Cerita dia panjang. Allah, tuan-tuan nak tengok cerita Nabi Yunus ni panjang, boleh tengok dalam salah satu daripada kuliah dalam rakaman di YouTube, cari kisah benar dari Nabi. Ada 3 kisah. Dalam YouTube sudah ada. Satu kisah benar dari Nabi, satu lagi kisah ghaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi dia panggil kisah Nabi dengan sahabat. Sangat menarik. Syekh Al-Ashqar telah mengumpulkan daripada hadis-hadis yang riwayatnya boleh diterima sahih ataupun hasan ataupun bitruqihi bisyawahidihi. Yang pentingnya cerita itu ada kebenaran, ada autentiknya. Jadi tuan-tuan tengok dalam rakaman cerita Nabi Yunus, bagaimana dia, apa sebab dia lari, kenapa dia melarikan diri, dan apa punca, kita detail di sana. Jadi di sini saya ihalah ataupun bagi rujukanlah kepada para jemaah, kalau tidak panjang pula kita punya tafsir. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu hampir-hampir menggelincir
dan menjatuhkanmu dengan pandangan mata dia yang penuh dengan permusuhan dan kebencian. Jadi puak kafir ni dia nak gunakan pandangan mata jahat, dia panggil nyakit ain. Sama ada buat sihir ataupun apa, nak suruh Nabi tu gebah. Orang panggil gebah beleping selalu. Maka mati situ. Itu puak kafir. Jadi kita jangan buat perangai ni. Kita tengok orang jahat, kita doakan dia jadi baik. Jangan suruh mati lalu, kan? Polis pun dia tangkap orang, dia tak tembak, dia tembak ni darurat je. Jadi menjatuhkanmu dengan pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian semasa mereka mendengar Al-Quran sambil berkata, sebenarnya Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam itu sungguh-sungguh orang gila. Dia tak nak kata apa. Dia ada main gila tu ya. Orang gila ni orang kenal orang gila. Orang yang tak kenal orang gila ni dia gila juga baru tahu, kan? Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Allahu akbar. Padahal Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat manusia seluruhnya. Maka akhir ayat ini Allah Ta'ala mau bagi motivasi ibrah kepada kita, pengajaran daripada apa yang berlaku pada Nabi Yunus bin Matta alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Nabi Yunus dia marah kepada kaum dia lari. Maknanya pengajaran kita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lari dalam dakwah. Cuma walaupun kadang-kadang kita tahu kita benar, kita yakin apa yang kita yakin berdasarkan pada panduan daripada Quran, daripada hadis, daripada huraian para ulama yang muktabar, tapi bila kadang-kadang bila berdepan dengan beberapa isu masyarakat, kita terpaksa kena sabar, tanazul, jangan rempuh dalam perkara-perkara yang boleh ditoleransi dalam masalah-masalah benda khilaf. Kadang-kadang kita ni besar benda khilaf yang menyebabkan jadi pergeseran itu makin besar, maka orang makin jauh daripada ajaran dakwah yang kita bawa. Jadi sabar-sabarlah para pendakwah, belajarlah daripada ibrah daripada kisah Nabi Yunus, sabar, akhirnya manusia akan menerima insya-Allah. Ayat yang terakhir, ayat 52 ni, tanda tuan-tuan, ini fakta. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Allah Ta'ala kata, padahal Quran itu hija dianya tidak lain hanyalah peringatan kepada umat yang jelas. Maka dalam ayat Quran ini Allah Ta'ala sebut 4 kali. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Ada 4 kali, 4 tempat, tanda. Yang pertama, tempat yang kita baca ni. Ayat 52 dalam surah Al-Qalam. Satu lagi dalam surah Yusuf 104. Surah Yusuf 104. Dalam surah Sad ayat 87 dan surah At-Takwir ayat 27. Surah At-Takwir ayat 27. Wa ma huwa illa, contoh senangnya tanda dalam cek dalam Quran, illa zikrun lil alamin. Wa ma huwa illa zikrun lil alamin. Jadi dia kata sifat Al-Quran ini menjadi zikir bagi sekalian alam. Itu ada 4 tempat lil alamin. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Masya-Allah, tabarakallah. Ini fungsi Al-Quran, mengingatkan manusia kepada kerja dianya, nak suruh manusia ingat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, alhamdulillah, tamatlah kita surah Al-Qalam. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan yang akan datang, surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ini surah yang ketiga di dalam juzuk yang ke-29. Dalam juzuk 29 ini ada 11 surah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat khatam, kita dapat tadabbur secara ringkas-ringkasnya, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.